Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang ke-31. Ayat 31. Kalimah masjid sebelum ayat ni maksudnya solat, tapi kat sini maksudnya masjid. Ya bani, wahai keturunan, wahai anak cucu, wahai anak cucu Adam, khuzu, ya bani Adam khuzu, ambillah, yakni pakailah. Pakailah zinatakum, pakaian yang baik. Perhiasan ni pakaian yang baik. Zinah ni maksud asalnya perhiasan, tapi yang dimasukkan ialah pakaian yang baik. Inda kulli masjid, ketika berada pada setiap masjid, pada setiap dalam kurungan memasuki masjid, pada setiap dalam kurungan memasuki masjid. Wa kulu washrabu. Di samping itu, dalam ibadat berhajat kepada kekuatan jasmani, bukan berhajat pada pakaian saja untuk menutup aurat, tetapi berhajat kepada kekuatan jasmani dengan makan dan minum. Maka makanlah kamu dan minumlah kamu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Ada seorang Nasrani zaman Abbasiyah menuduh Quran ni tak ada makna-makna perubatan, tak ada makna-makna kesihatan. Ulama zaman kata ada. Dibaca ayat ni, kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi makna perubatan tu ada pada ayat ni. Mana
Sehat pun sebab ayat ni, sakit pun sebab ayat ni. Sehat sebab ikut ayat ni, sakit sebab tak ikut ayat ni. Kulu washrabu, maka makanlah kamu dan minumlah kamu, wala tusrifu, janganlah kamu berlebih-lebihan. Jadi makan untuk beribadat. Makan untuk beribadat. Innahu la, sesungguhnya Allah tidak yuhibbul musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Dia kata berlebih-lebihan adalah perkara yang dibenci oleh Allah, membahayakan badan dan penghidupannya, bahkan terkadang membawanya kepada keadaan yang membuatnya tidak sanggup memenuhi kewajipan. Dalam ayat ini terdapat perintah makan dan minum, larangan meninggalkannya, dan larangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Kul, katakanlah, man, siapakah? Biasa man ni barang siapa, orang yang. Kat sini siapakah? Siapakah yang mengharamkan? Sebab Allah tak haramkan. Zinatullah, perhiasan-perhiasan Allah. Kenapa Ustaz terjemah perhiasan-perhiasan? Lafaz mufrad. Lafaz mufrad bila beridafah, bersandaran dengan kalimah lain, jadi makna banyak. Jadi perhiasan Allah maksudnya perhiasan-perhiasan Allah allati yang. Lafaz mufrad bila bersandaran dengan kalimah lain, jadi makna banyak. Yang dia keluarkan untuk hambanya. Yang dia keluarkan kepada hamba-hambanya, dan yang baik-baik dari rezeki. Wat-tayyibati minar rizq, dan yang baik-baik dari rezeki. Kalau tanya kita, mana Ustaz kata kalau akidah kita syirik, semua yang kita nikmati kat dunia ni semua haram belaka. Sampai kita betul akidah, jadi halal. Tapi kalau mati berkeadaan tak betul akidah, semua jadi harga untuk kita beli azab selama-lamanya lahir esok. Mana kena bayar dengan api neraka selama-lamanya. Nikmat kita ni sebenarnya, ayat ni nak beritahu kita, asal segala nikmat ke dunia ni untuk orang yang berakidah betul saja. Orang yang akidah tak betul ni tumpang. Ihsan. Ihsan orang akidah betul. Ihsan saja. Ihsan. Jadi ihsan Allah, biasa kita ihsan Allah. Jadi bila ihsan Allah tak boleh kita pandang-pandang. Bila ihsan itu tercabut, bila mereka merangi orang-orang yang beriman. Sebab tu boleh rampas harta mereka. Harta mereka, harta kita. Tapi ihsan. Nama tu sebenarnya pada nama, pada hakikat, semua harta-harta tu semua milik orang Islam mereka, orang beriman. Boleh ambil tu bila dia merangi kita. Hakikat dia, walaupun buah nama harta dia kan, milik dia pada kacamata dunia, tapi hakikat dia bukan harta dia, harta orang beriman. Dia tumpang ini. Dia tumpang. Hujah dia, kul, katakanlah, semua nikmat itu milik orang-orang yang beriman fil hayati dunia. Milik orang beriman.
Orang kafir tu ihsan. Ihsan Allah, bukan ihsan kita, ihsan Allah. Bagi peluang ke dia. Dengan ihsan Allah ni mudah-mudahan dia dengan ihsan tu dia boleh mengaji. Cari akidah yang betul. Lepas tu bila betul akidah, jadi percuma kan. Asal akidah ni, nikmat Tuhan ni kalau kita guna pada tempat dia, Allah bagi percuma. Kalau kita tak guna pada tempat dia, Allah tak hutang. Dan pula kalau akidah kita tak betul, hutang yang tidak boleh dibayar selama-lamanya. Dia kembali pada nikmat lah. Nikmat. Ya. Jadi bukan ihsan kita, ihsan Allah. Bila ihsan Allah tak boleh kita ambil barang tu. Salah juga. Allah ihsan. Allah ihsan kepada mereka. Dengan ihsan Allah ni, mudah-mudahan mereka guna harta tu dan cari kebenaran. Tapi kalau mereka tak jumpa kebenaran atas kelalaian mereka, mana semua harta yang mereka miliki itu jadi sebab kepada hutang yang tak berbayar sampai bila-bila. Kita jangan kita rasa kita ni milik kita belaka. Milik kita belaka kalau kita betul akidah. Kalau kita tak betul akidah juga balik jumpa Tuhan, sama standard dengan orang kafir juga. Kan? Ini pada hukum zahir kalau akidah kita betul, mudah-mudahan. Tapi kalau akidah tak betul, mana ihsan juga kita ingat milik kita dah, padahal akidah tak betul jadi ihsan juga. Sebab tu kita mengaji ni supaya jangan atas dasar ihsan, atas dasar hak Allah beritahu ni lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisah. Tapi kiamat kiamat untuk orang beriman saja. Dunia milik orang beriman asal. Tapi orang kafir dapat juga atas dasar ihsan. Kan? Orang kafir dapat juga atas dasar ihsan. Bila ihsan itu cabut, bila dia perangi kita, Allah cabut ihsan. Selama mana dia tak perangi kita, selama tu ihsan tu wujud sampai dia jumpa Islam. Maka kalau dia zimi tak apa dah. Kalau dia zimi. Dia zimi tu bawa tajuk ihsan tu. Bawa tajuk ihsan. Ihsan Tuhan. Maknanya dia tumpang kita, bukan kita tumpang dia. Dia tumpang kita, dia tumpang orang beriman. Jadi sebenarnya daripada ayat ni, huraian daurah beritahu, kalau akidah kita tak betul, segala nikmat kita tu semua jadi dosa belaka. Dosa. Sampai kita tukar pahaman, barulah jadi halal belaka. Jadi halal belaka, jadi tak jadi dosa dah. Stop dosa, barulah maka Allah tak kira hutang selesai. Kalau dia mati pada keadaan lagu tu, ibarat macam jadi hutang tak terbayar lah. Bila dia ubah pahaman, jadi halal belaka. Haram, bila haram dosa lah. Segala nikmat yang dia kecapi semua haram belaka. Bila haram belaka, dia kecapi dosa. Betul tak? Bila segala nikmat tu haram belaka, tapi atas dasar ihsan. Haram-haram pun ihsan. Haram-haram pun boleh menikmati lagi. Mana siapa yang halal mengecapi nikmat ni? Orang yang betul akidah, orang yang beriman. Hujah dia lil ladina amanu. Lil ladina amanu ni halal kepada orang-orang yang beriman. Orang tak beriman haram tapi ihsan. Haram tapi ihsan. Nak faham tak ni? Tak jadi takut salah terjemah ni. Faham tak? Hukum haram tapi ihsan. Allah bagi juga. Mereka tu mengecapi nikmat tu dalam keadaan kita tak betul tu, makna segala nikmat tu haram belaka bagi mereka. Tapi ihsan. Haram tapi bagi juga minum. Sampai ubah pahaman, barulah jadi halal. Faham tak? Tak faham apa? Takut salah faham ni. Tak faham tak? Haram pada kacamata agama, pada kacamata dunia, sama macam kita je. Dia ada pemilik harta, kita pemilik harta. Dia berhak tutup harta dia, kita tutup harta kita. Tapi pada kacamata Allah, sebenarnya hakikat dia tak berhak memiliki harta.
Lepas tu habis tu ihsan. Ihsan Allah. Kalau kita curi, harta kita ambil harta dia tanpa izin, sama dengan hukum curi. Sebab Allah kata ihsan. Kecuali kalau dia perangi kita, maka harbi baru boleh. Jadi sebenarnya tak berubah pun. Cuma pada kacamata. Bila pada kacamata lagu tu, kalau kita tidak tahu betul atau asli ya. Lepas tu Al-Quran, tak betul, kalau tak betul haram lah kau. Siapa kita buat pahaman? Mana kalau tak ubah pahaman, haram yang tak terbayar. Mana nikmat Allah Ta'ala ni kalau kita guna pada tempat dia, Allah bagi percuma, bagi syurga pula. Kan? Dunia percuma, ambillah Allah anggap percuma bukan hutang. Lepas tu Allah bagi syurga pula. Tapi kalau tak guna pada tempat dia, Allah anggap hutang. Tapi hutang yang boleh dibayar kalau akidah betul. Tapi kalau akidah tak betul, hutang yang tidak boleh dibayar. Sampai bila-bila masuk neraka tak keluar-keluar. Jadi kalau kita nak bahas kita tu kena ayat ni. Sebab dalam Quran ayat ni ada kat sini. So ada orang tanya kita dulu, kita tak ingat ayat mana. Bila kita mengaji balik, sini rupanya. Lilladzina amanu. Halal kepada orang-orang yang tapi kena hurai pun ni. Takut salah faham ni. Silap sini sudah. Ana hurai ni inilah kita mana tak habis kita kata. Dan yang harta kita tu, kalau kita ambil tu kesimpulan pun kita kata hakikat dan harta kita mereka tumpang saja atas ihsan apa ni? Ihsan Allah Ta'ala bukan ihsan kita. Bila atas ihsan Allah Ta'ala tak boleh kita mana-mana. Hukum Allah Ta'ala tak boleh ambil harta mereka selama mereka tak merangi kita. Tapi kalau dah perangi kita, jadi harta orang pasal perang lah tu. Kaedah kan. Kalau biasanya ada rasa perjanjian, dia panggil perjanjian. Tapi janji. Kadzalika, demikianlah nufassilu, kami penjelaskan ayat-ayat kepada kaum yang ingin mengetahui. Kaum yang ingin mengetahui. Liqaumin ya'lamun. Kul katakanlah innama sesungguhnya atau hanya saja Tuhanku mengharamkan. Harrama Rabbi al-fawahish. Perbuatan keji. Keji ni ada dua. Sama ada keji ni haiwan pun tak gamuk nak buat, ataupun kalau orang tahu kita malu. Dua tu. Makna keji ni haiwan pun tak tergamuk nak buat. Tu keji. Contoh apa contoh? Tawaf bergerak telanjang di Kaabah tu hak sebelum ni kan. Ma zahara minha, apa yang nampak darinya, wa ma batana, dan apa yang batin tersembunyi. Wal isma, dan perbuatan dosa. Wal baghya, dan melanggar hak. Kalau isma merujuk Allah, apa tu dosa dengan Allah. Baghya ni lebih merujuk pada manusia, melanggar hak manusia. Al isma melanggar hak Allah Taala. Baghya melanggar hak manusia dengan tanpa hak, bighairil haqqi.
dan mengharamkan kamu mensyirikkan Allah, campur lu asbab selain pada Allah. Luar biasa selain pada Allah. Luar biasa atau lu asbab Allah saja. Itu syirik. Malam yunazzil bihi sultana, yang tidak dia turunkan dengannya keterangan. Sebab tu kita kena buat siasat. Ada dalam Quran ajar kita seru lu asbab selain pada Allah. Kena cari. Kalau tak ada keterangan, itulah yang dimaksudkan lam yunazzil bihi sultana. Mana agama ni kita kena siasat sampai puas hati. Yang mana tak ada, baru kita rasa mantap. Kita tak boleh kata tak okey, ada kali. Tak boleh gitu. Mana orang boleh tipu kita. Agama ni tak boleh gitu. Sampai puas hati. Cari satu ayat, ada tak dalam keterangan Quran ni kata tak apa, seru Allah. Atau tak ada sebenarnya, malah larang lagi. Biar kita mantap. Supaya kalau orang kata boleh tu, kita tak termakan. Sebab kita Quran kita habis mengaji dah, yang tak ada dalam Quran. Jadi asalnya mensyirikkan Allah ni berpunca daripada berkata atas Allah apa yang kita tak tahu. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kamu berkata atas Allah, atas agama Allah, atas nama Allah, ma la ta'lamun. Maknanya luar asbab ni, setiap perkara luar asbab bila kita cakap, makna dia atas nama Allah. Kalau ada dalam wahyu, betul lah kita. Kalau tak ada dalam wahyu, kita pembohong. Kita ni pembohong. Jadi Allah ajar kita mengaji Quran sampai habis licin. Kalau segala keterangan-keterangan je bercanggah dengan makna Quran ni, pembohong. Dah sudah akidah, pembohong. Ini isu dalam FB. Ada tafsir secara dia panggil tafsir batin dia panggil. Sonsap. Kita kena tegas kata lafaz huwa dalam surah Al-Ikhlas tu, kul huwa, itu memang tak boleh buh kat lain, kat Allah lagi. Tapi ada isu ni kat Malaysia ni membenarkan huwa ni buh kat Nabi. Tadi satu ada dia di isu lain juga. Jadi kita kena tegas ini bercanggah. Mana sebab Quran ni kita kena letak Quran ni sebagai muhaimin. Segala canggah Quran ni kita kata batil. Tapi ada satu golongan yang dia kata batil pada dalil. Tapi sebenarnya dua-dua betul. Dia kata dua-dua betul. Hak kata tak betul, huwa tu untuk Allah betul, untuk Muhammad betul. Berat lagi. Lepas tu dia kata betul tu, dia kata sebab kita tak sampai makam dia. Jadi makna dia, kalau lagu tu ada orang yang tidak boleh disentuh oleh dalil. Dia kata sebab dia punya kepahaman tu lebih tinggi pada dalil. Berat lagu tu. Kalau lagu tu susah. Sebab kalau kita kata lagu tu, sebenarnya kita telah tolak satu sifat yang Allah buh dekat Quran. Quran ni muhaimin. Kalau Quran tidak boleh jadi muhaimin, neraca kepada benda salah. Makna dia tu lah kata barang batil ni, dia sikit demi sikit dia akan tolak sifat Quran. Sebab Quran ni sebab dia muhaimin ya. Kita nak benarkan dia, otomatik kita akan tolak Quran. Begitu. Barang batil ni dia tak boleh benarkan. Mana kalau kita benarkan dia, kita tolak Quran. Nak terima Quran, kena tolak dia. Kita sayang nak tolak dia sebab tak asuk dengan orang yang kata tu, dah teruja, sehingga kita terpaksa terima juga. Jadi sebenarnya risiko dia kita tolak Quran. Siapa nak tolak Quran? Baik terima Quran, tolak dia. Sebab Quran, kalau kita kata, kalau lagu tu kan, makna dia ada zat. Quran ni kita tahu sifat dia suci. Mana ada orang yang tak boleh sentuh dia, suci. Ada dua suci pula, tak? Betul tak? Manusia yang maksum Nabi ya. Betul tak? Sebab Nabi tak maksum.
Jadi kalau kita letak tak mungkin salah. Mana jadi masa tu jadi masalah ni. Barang-barang yang betul-betul bercanggah dengan Quran, kita duk tahan gitu. Duk tahu sana tahu sana kan. Baik kita terserah bahawa ini bercanggah dengan tafsir yang muktabar. Kan. Orang ni tak tahu lagi. Barangkali satu hari nanti dia silap, dia berubah. Kita nak tahankan dia. Kalau dia betul-betul silap, siapa nak tahan kita depan Allah Ta'ala esok? Kita pertahankan orang yang silap. Orang ni tak tahu lagi. Barangkali dia satu hari ni dia taubat betul, tapi ataupun dia mati lah dalam lagu tu. Kita pertahankan dia atas tafsir silap. Besok depan Tuhan lagi mana? Depan Tuhan esok. Kita kena tanggungjawab. Kita dah kata ini tak betul. Sebab bercanggah dengan Quran. Senang. Orang tak tahu lagi. Orang mudah-mudahan dia taubat. Tapi nak kata dia betul juga, tak boleh. Sebab dia kata huwa tu dalam surah Al-Ikhlas tu adalah Nabi Muhammad. Oh, berat tu. Jadi kalau lagu tu kaedah kalau kita tak letak satu tegas dalam akidah, orang awam punah. Betul tak? Bebas gitu mau. Kalau tak ada prinsip untuk Quran ni, habis Quran ni. Lagi ke orang jahil tu dah. Dia ingat makam tinggi, dia kata makam tinggi. Dia kata makam tinggi. Kan? Hak ni tak boleh, ni huraian makam tinggi. Oh. Tinggi-tinggi. Sampai ganggu Quran tu tinggi ke apa ya? Kita tegah tak pergi kan? Dia tinggi-tinggi. Tak ada orang tinggi setinggi sahabat. Manusia ni tinggi, kita tahu tinggi. Tapi takkan ada setinggi sahabat. Jadi sahabat tu lah neraka. Sahabat tu sampai syurga dah. Jadi kita ambil pegang sahabat. Mana salah apa-apa pegangan yang menyalahi sahabat ni kita tak boleh pakai. Sebab tak tahu lagi. Hak sampai ke syurga selamat sahabat. Sahabat gitu pahamannya. Dia ikut betul-betul Nabi, tak ada pelik-pelik. Jadi kalau kita beza sikit, risiko kita. Betul tak? Maknanya sekarang ni kita tengok macam mana sahabat faham ayat ni. Sahabat Nabi. Sebab Quran ni turun zaman dia. Dan sahabat dengan pahaman lagu tu sampai dah ke surga. Kita nak ambil apa pelik? Takut-takut. Sahabat sampai dah. Kita nak ambil hak-hak bercanggah dengan sahabat. Dia tengok, tak sampai ke surga kita. Jadi orang-orang, kita kena faham. Jangan kita letak lebih tinggi pada sahabat. KO kita. KO. Tengah orang ni kadang-kadang dia nak taksub pada seorang ni. Dia letak tu lebih tinggi pada sahabat ni. Bentuk tu. Seolah-olah. Sebab tu Quran ni, kalau kita kata makna lagu ni, siapa kata lagu ni? Allah kata lagu ni pada ayat lain. Itu standard nombor 1. Makna lagu ni, siapa kata lagu ni? Nabi kata makna lagu ni. Standard nombor 2. Makna dia 4 nafsiran Quran. 1, Allah sendiri kata makna ni lagu ni pada ayat lain. Contoh ayat Syalimatin tu Allah beritahu huraian ni dalam qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah maksud kalimatin pada ayat surah Baqarah tu. Apa dia kalimatin tu. Jadi kita ambil Quran sendiri bagi makna. Quran Allah sendiri memaksudkan apa dia kalimatin tu. Satu lagi, siapa kata makna lagu ni? Nabi kata. Satu lagi, siapa kata lagu ni? Sahabat kata makna lagu ni. Satu lagi, siapa kata lagu ni? Tabi'in. Tabi'in dengan syarat. Mesti semua sepakat makna lagu ni, baru boleh jadi hujah. Tengok. Tabi'in pun syarat sepakat. Seorang tak boleh. Tabi'in. Sahabat boleh seorang. Tabi'in tak boleh. Tabi'in kena sepakat. Baru boleh jadi hujah. Kalau orang zaman kita lagi lah.
Dia ada dua, tafsir, takwil. Takwil mesti 16 cabang ilmu. Tidak punya 16 cabang ilmu. Nahu, saraf, masuk belaka, balaghah, masuk belaka. 16 cabang ilmu baru boleh cakap kerja Quran. Jadi kita Encik Razali ni Encik Razali ni dia bukan pentafsir, bukan pentakwil. Dia baca tafsiran, takwilan yang sedia ada. Dia baca balik ya. Kita tak layak kita. Terserah. Pada kita mana-mana, terserah kita tak layak. Kan tafsir boleh sandar kita. Lagi tak boleh. Sahabat tabi'in pun syarat kena sepakat. Anak seorang kan tak boleh. Kan? Jadi kita kata makna lagu ni. Ustaz ni kata makna lagu ni. Lagi tak boleh makan. Tabi'in pun syarat dia kena sepakat. Siapa kita? Itu kadang-kadang kita kena faham konsep ni. Lepas tu kita jadi masa. Kan? Betul tak? Bila kita faham lagu tu, manakala ada penafsiran, kepahaman yang pelik tentang Quran ni, kita rujuk pada muktabar. Yang mana-mana. Kita kena faham Quran ni. Kalau kita kata tabi'in kata makna lagu ni, syarat tabi'in, tabi'in ni adalah orang yang jumpa sahabat pun kena syarat dia kena sepakat. Kalau tabi'in khilaf, tak boleh dihujah. Bayangkan. Yang boleh jadi hujah pandangan ada seorang ialah sahabat Nabi ya. Bayangkan. Kita siapa? Lepas tu kita dalam konsep tafsir ni, kita tak boleh mana-mana. Sebab dia macam ibarat dah warak. Kalau kita mandang, bocor selalu. Barang-barang orang pegang belaka ni, orang tahu, orang mengaji juga. Kalau kita tak berhati-hati, lepas tu kita tak terima pula teguran. Berat kita tak. Walikul ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada tempoh masa dia. Bagi setiap umat itu ada tempoh masa dia. Fa idza jaa ajaluhum, maka bila sampai ajal mereka, tempoh masa mereka iaitu mati, la yastakhiruna sa'ah, tidak ditakhirkan walau sesaat, tidak ditunda walau sesaat, dan tidak dimajukan. Memang waktu tu lah time. Wala yastaqdimun. Jadi yastaqdimun ni lawan kepada yastakhirun. Ya Bani Adam, wahai keturunan anak cucu Adam, imani'in, jika datang kepada kamu rusulun, rasul. Kita rasul tak datang, nak rasul mati dah. Orang yang buat kerja. Dia bukan rasul, dia buat kerja. Penyambung lidah rasul, bukan rasul. Dia tidak maksum, tapi dia ni penyambung lidah rasul. Sebagaimana rasul baca Quran kepada para sahabat Nabi, dia pun baca kepada masyarakat dia. Rusulun minkum, dari kamu, yaqussuna alaikum, membacakan ke atas kamu, mengisahkan, membacakan. Kenapa dia guna kalimah yaqussuna? Sebagaimana dia mengaji, macam itulah dia baca. Nampak tak? Sampai tak? Jadi yaqussuna ni mana? Sebagaimana dia dengar daripada guru dia, macam itulah dia sampaikan. Sama. Itu maksud yaqussuna. Kisah. Kisah ni makna serupa. Sebagaimana yang diriwayatkan, hak itulah dia baca. Sebagaimana dia mengaji daripada guru dia, macam itulah dia baca.
Yaqussuna alaikum ayat-ayatku. Jibril atau Rasulullah ni daripada siapa? Dia mengaji, dia baca kita daripada Jibril. Sebagaimana Jibril beritahu dia, macam itulah dia huraikan kita. Famanittaqa, maka barang siapa yang kesan daripada baca itu takwa. Tengok, takwa ni duduk kat mana? Takwa ni duduk selepas mengaji makna. Datang duduk dengar, dengar tu baru datang takwa. Jadi takwa ni dia mesti duduk selepas mengaji makna Quran. Dibaca Quran oleh seseorang, kita mendengar makna tu dan dapat sifat tu. Lepas tu bila Mukadimah Al-Baqarah mana nak kata dua sifat yang Allah takkan bagi sifat takwa. Allah tak masuk lagi takwa. Pertama, sombong kepada wahyu Allah, tak sering ngaji makna Quran. Yang kedua, ikut buta tuli, telah bulat-bulat. Orang telah bulat-bulat ni orang tak nak takwa. Pertama, sombong dengan wahyu Allah. Yang kedua, perangai telah bulat-bulat, ikut buta tuli. Kenapa dua ni duduk sekali? Ha? Tak kira. Kalau takwa boleh masuk dalam kata. Tak masuk lagi takwa. Takwa mesti menerima kalau ada tulisan, baru dia makna takwa. Tak wani, tak adalah tak wani nak ambil. Takwa mesti selagi tidak ada tulisan, tak adalah tak wani nak ambil. Macam kita takut nak beli barang, tak ada geran. Kalau mau ambil ada geran ke, tak ada geran ke, ni memang tak ada takwa ni. Takut barang tak jelas ni, kan? Bimbang habis amalan kita. Dia bila dia faham kesan daripada amalan tak jelas ni, takut bimbang nak ambil tak jelas ni. Jadi berani ambil barang tak jelas ni, tak ada takwa. Masuk belum malah nak kata. Tapi apa hubungan dengan sombong dengan wahyu Allah dengan telah bulat-bulat ni? Dia ada kaitan. Telah bulat-bulat ni bukan sifat yang datang begitu ya, kan? Dia datang daripada sombong dengan wahyu Allah. Bila tak sombong dengan wahyu Allah, penyakit telah bulat-bulat pun lega, hilang. Dia tak boleh duduk sekali. Bila ada sombong dengan wahyu Allah, adalah telah bulat-bulat. Lepas tu, hak boleh telah bulat-bulat apa dia? Quran. Bila dia telah bulat-bulat Quran, dia tidak akan telah bulat-bulat barang tak jelas. Sebab Quran raja dia lagu tu. Kita kata barang tak jelas ni racun. Bimbang kita. Racun ni dia boleh membatalkan akidah kita dan boleh membatalkan amalan kita. Bimbang kita. Dia faham maksud barang tak jelas tu, kesan dia faham. Maka tak wani kita, tak wani. Quran kata lagu tu tak wani kita. Itulah takwa. Lepas kita mengaji Quran, kita ada sikit kesan daripada Quran, jadi tausiah. Barang tak jelas mana, barang gelap tausiah kita. I'm sorry, show that. I'm sorry, barang gelap kita tausiah. Apa raja lah banyak sangat. Ada ni kita, apa ambil barang gelap? Kalau ada orang jual ubat, kita tanya ada KKM tak? Tak ada. Bahaya tak boleh? Tak bahaya kali. Kita nak beli tak? Nak beli tak? Ustaz Razali jual. Nak beli ke tak? Tak sini. Ada dia kata beli saja Ustaz, tawakal. Kalau kita interaksi agama ni macam ubat, kita sampai ke surga. Kalau ubat tak jelas tak sih. Padahal ubat ni masuk kepada kita ni, kan? Ayah Ustaz, kan? Kita tahu bahaya ubat tak jelas ni. Paling kurang KO, mati on the spot. Kan? Mati on the spot. Bukan masuk neraka pun. Kalau agama hak tak jelas, kau boleh tengok ke sana juga.
Kalau barang tak jelas ni kesan apa dia? Kalau agama masuk neraka. Faham tak? Kalau kita berinteraksi, agama ni macam beli ubat syurga kita. Sebab Aisyah kata ahli syurga ni cerdik dunia, cerdik akhirat. Dunia cerdik dah. Tak say barang tak ada kikik, tak jelas barang mana ni, ubat ni tak say kita. Kalau lagu tu kita berinteraksi dengan agama, ahli syurga. Sebab Aisyah kata gitu. Saya kata cara Nabi cakap agama ni menunjukkan bahawa ahli syurga ni orang cerdik. Cerdik ni makna dia macam ubat lah, dia ubat lah. Bukan cerdik ni makna kena macam apa tu, orang cerdik tu dunia tu apa dia? Kena cerdik lagu tu nanya lah. Dia pun cerdik bila tak ngaji wahyu. Dia kata apa? Hak yang mati tu, hak yang pakai tu, dia cakap pakai komputer tu, sama hak tu apa? Teori Big Bang. Siapa nama dia? Hanya dia gitu. Kalau dia gitu, meninggal lah. 2 tahun lepas meninggal. Dia kalau jalan, orang tolak dia gitu. Dia orang cerdik tapi dia kena penyakit pelik sampai dia profesor. Tapi dia mendakwa alam ni terjadi dengan sendiri. Sebab tak ngaji wahyu kan? Melayu Ustaz. Bukan Melayu. Orang putih. Siapa nama dia dengar? Siapa nama dia? Tapi macam cerdik lah. Tapi kita akui cerdik fizik kan. Tapi kita tak ngaji Quran, jadi dia gitu, dia tak percaya alam ni diciptakan. Tapi orang akui cerdik dia. Siapa nama dia? Tak ingat. Ingat? Tapi tahu tak? Ingat tak? Dia kalau dia cakap dia kena pakai tekan komputer. Tubik dekat dia tak boleh cakap, dia macam dia memang cerdik, lepas tu dia kena penyakit apa-apa. Jadi gitu dia. Kalau dia menotol ke seroda gitu. Respect orang. Tapi cerdik lah. Tapi itulah tak jumpa Tuhan. Barang siapa yang bertakwa, kesan daripada ayat-ayat itu. Mana ayat lah yang melahirkan sebab takwa. Ayat Quran. Ayat Quran lah yang menghadiahkan sifat takwa kepada yang mengaji makna. Kalau kita sombong tak usah ngaji makna, lepas tu kita takut ke Tuhan. Takut pada lafaz bukan pada makna. Takut pada makna ni berlaku setelah mengaji makna. Dan takwa ni dimasukkan anugerah. Kalau kita rasa mengaji Quran panas sejuk rasa mikir mati tu, takwa tu. Jadi mikir manja, jadi takut, mikir dah nak lepas je. Asal saya tak lepas tu, hati takwa kan. Wa aslaha. Lalu kesan daripada takut tu, dia baiki hidup dia. Buat keputusan. Lagu ni kan dia ni. Kan dia. Aslaha ni baiki mana berubah habis. Metod pemikiran dia berubah. Quran kan dulu telah bulat-bulat. Lah ni pengaji Quran tak ada dah telah bulat-bulat. Ini mikir sikit kan. Kalau kita jenis telah bulat-bulat tu memang tak ada takwa. Tak ada pun takwa. Sebab Allah kata sebab dua sifat yang tidak diberi sifat takwa. Pertama, sombong dengan wahyu Allah, sengaja makna Quran. Yang kedua, ikut benda tuli, telah bulat-bulat. Orang telah bulat-bulat ni tak takwa. Mengaji, bila kita jadi mikir nak telah bulat-bulat ni, mengaji makna. Kita dulu telah bulat-bulat, tak ngaji lagi dah, tak faham lagi. Telah bulat-bulat ni masa usul kita berlaku sebelum ngaji. Kalau ngaji baru mikir. Barulah tahu salah cara mengaji yang sebelum ni. Berubah daripada telah bulat-bulat daripada mikir kepada telah bulat-bulat ni lepas ngaji je. Kalau Quran tak selamat kita, dia petak lagu tu ngaji. Betul tak cikgu? Fala khaufun alaihim, maka tidak akan rasa bimbang atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak akan bersedih hati.
Makna satu kedudukan yang dapat jaminan daripada Allah Ta'ala. Direct. Mana dia akan dihadiahkan tempat yang tak nak takut lagi, tidak ada kehilangan, tidak ada sedih lagi. Kita kalau dapat nikmat dunia ni kan, jadi jutawan, takut lagi, takut kena rompak pula, takut kena curi pula, takut macam-macam. Makna tidak ada selain pada Allah yang mampu menghadiahkan satu nikmat yang terangkat ketakutan dan kesedihan. Barang tak boleh beli, dunia tak boleh beli. Syurga ya ada ni, nikmat lagu ni. Quran yang boleh tawarkan. Tak ada kitab yang boleh tawarkan selain Quran. Quran yang boleh. Atau syarah bagi Quran, hadis Nabi. Selain daripada itu tak boleh. Kalau kita sibuk mengaji selain daripada Quran, hadis Nabi, yang tidak menawarkan, yang tak dapat menawarkan benda ni. Kita mengaji belaka, tapi Quran tak tinggal, hadis tak tinggal. Tak boleh begitu tak. Kita mengaji belaka, Quran nombor satu ustaz, hadis tu Quran nombor dua. Mana dua-dua ni kita pula. Tapi buku lain kita mengaji tak apa. Mana kita tak nombor satu. Kan? Tak dapat tak paling tinggi, kan? Paling tinggi. Jadi yang tidak duduk dalam mendengar bacaan, sukarela untuk menjadi mendengar, maka bersiko dia jadi orang yang selepas ni, walladzina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong dengannya. Merasa sombong. Jadi sombong ni bukan masa muka. Sombong dengan Quran ni maksudnya rasa tak berhajat mana. Rasa tak berhajat mana ni ada masalah akidah. Kita tak kata yang berhajat tu betul akidah, tapi bila dia berhajat, kalau tak betul akidah, Al-Quran akan betulkan akidah dia. Dia mengaji Quran ni sama ada akidah ni tak punah lagi, Tuhan jaga daripada punah. Ataupun punah dah, Tuhan bagi betul. Dia, mana dia mengaji Quran ni, ke mana pun comel, beri kesan baik. Kalau orang tak punah lagi, Tuhan jaga daripada punah. Okey, mengaji makna. Kalau punah dah, Tuhan bagi betul. Tapi kalau tak mengaji dengan perasaan tidak rasa berhajat, macam mana? Dia tak ada baik. Hak bagai buruk ada. Kita ni kan, walaupun tak mengaji, hati kita baik. Hak tu dia mengisytiharkan, bukan Allah kata dia kata. Dia angkat dia. Atau kita kata memang baik, tapi kalau tak mengaji, makin tak baik. Orang yang tak baik mengaji makin baik. Orang yang tak mengaji walaupun baik makin tak baik. Mereka di dalamnya khalidun, kekal. Mereka dalamnya kekal. Sebab baik di sini nak baik dengan Allah tu. Dengan manusia ni sebaik mana dengan manusia, tapi tak baik dengan Allah, tetap kekal neraka. Dengan manusia, kalau kita nak buat challenge lah, Arab Mekah jahiliah ni, baik kat manusia kalau kita zaman apa tu, dari satu sahabat dan satu Arab Mekah nama dia Mut'im bin Mut'im ni tak tahulah kenapa bernama Mut'im. Mut'im ni maknanya pemberi makan. Dari mana dia kuat beri makan. Waktu Nabi dia boikot 3 tahun ni, dia bagi makan. Dia hantar makanan. Waktu Nabi tak boleh masuk Mekah, lepas kedua pergi Taif tu, nak masuk semula ni perlu ada apa tu, penjamin. Dia pegang tangan Nabi, dia pegang pedang, masuk ke Mekah semula. Kalau tanpa dia tak boleh. Tapi dia ni kafir, tapi dia bela Nabi atas ihsan. Makna orang Mekah kena boikot, apa tu, Nabi kena boikot di Mekah kan, 3 tahun dia bagi makan, hantar makanan.
Kalau kata baik kita, baik dia lagi. Tapi baik tu tidak menjamin kalau akidah tak betul. Jadi kalau kita mengaji Quran ni, satu perkara kita dapat kesedaran ialah baik saja tak cukup. Dulu kita kata oh baik, kita memang harap, tapi untuk kita jangan kita berandai. Untuk orang lain kita haraplah dia baik, mudah-mudahan. Untuk orang kita boleh kata betul. Untuk kita jangan perasan. Untuk orang kita boleh berharap dia ni orang baik, mudah-mudahan Allah ampun dosanya, tak apa. Kalau kita ni jangan duk hayal lagu tu. Oh kita ni baik dah, tak ngaji tak apa. Lagu ni syurga kali. Khayal dah benda tu. Kalau banding dengan Arab Mekah ni, kalah kita. Lepas tu bila kita rasa baik ni, sebab kita ngaji Quran, mengaji Quran, baru tahu akidah tak betul tak. Siapakah yang lebih zalim? Tengok ayat ni dia susun molek. Satu, tadi hak mula-mula buat mengaji. Tanya alam datang kepada orang Rasul baca buat mengaji. Ada. Yang kedua, mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau tak mengaji, mana mendustakan? Kalau tak mengaji, mendustakan, dia akan telah ulat-ulat barang tak jelas. Lepas tu, cakap berita bohong. Cakap berita yang tidak berkaitan agama. Mana dusta. Bila tak mengaji ni, dia cenderung kepada dusta, bohong. Mula-mula telah ulat-ulat barang tak jelas. Lepas tu, tolak ulat-ulat barang jelas. Lepas tu, cakap barang dusta ni. Faman a'lamu, siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara, dari orang yang mengada-adakan atas nama Allah pembohongan. Kena faham maksud ni. Bila bohong, bila berdusta mesti mendustakan. Da'au kadzdzaba bi ayati. Tadi mula berdusta. Mana agama ni bila bukan wahyu, mesti kita akan tolak wahyu. Bila kita cakap bukan wahyu, mesti ada barang faktor yang kita dustakan. Bila berdusta, bila bukan wahyu percakapan kita ni, mesti ada sesuatu yang benar kita kena tolak. Kita tolak. Bohong ni mesti ada barang benar kita tolak. Mana bila dia berdusta, dia telah mendustakan. Konsep tu kita kena faham. Bila dia cakap bohong, tak nak agama, mana kita adalah satu ayat yang kita dustakan. Bila kita bohong, mana kita mendustakan kaedah. Sebab tu kalau kita terima satu pembohongan, maksud tu tolak satu kebenaran. Ulaika, mereka itulah yang akan mereka memperolehi nasib mereka, bahagian mereka minal kitab. Kitab ni kitab Lauh Mahfuz. Mereka lah yang akan memperolehi nasib mereka, bahagian mereka dari kitab. Dia sebut kitab ni, kalau merujuk dia ada dua. Kalau satu yang boleh berubah, satu yang tak boleh berubah. Hal dalam boleh berubah lagi, dia tulis A, B. Kalau dia pilih A, dia syurga. Kalau dia pilih B, dia neraka. Jadi kita pilih B. Makna benda tu ada dah tulis. Si fulan kalau pilih A, syurga. Si fulan kalau pilih B, neraka. Kita pilih B. Mana? Sebahagian yang sebut dalam kitab tu adalah kita, bagian kita. Daripada ilmu Allah satu.
satu benda je, sebab kita takkan pilih dua-dua. Ilmu Allah tahu dah kita pilih B contoh, kita pilih A contoh. Mana di lauh mahfuz ni benda yang boleh berubah lagi. Pada ilmu Allah tak boleh ubah dah. Jadi tak boleh ubah lagi pada ilmu Allah. Kan? Pada lauh mahfuz ni, pada lauh mahfuz ni dia ada macam dua. Kalau pilih A lagu ni, kalau pilih B lagu ni. Hatta sehinggalah apabila ja'athum, datang kepada mereka rusuluna. Jadi rasul dalam ayat ni, dalam ayat sebelum ni maknanya nabi-nabi. Rasul pada ayat ni ialah malaikat. Rusuluna ni malaikat. Yatawafawnahum, yang bakal mewafatkan mereka, mengambil nyawa mereka. Bakal mengambil nyawa mereka. Qalu, mereka berkata, ini Maulana Duhura ya. Ini sebagai satu ayat penting ni, ibrah penting. Dia kata, kalau kita tak dapat ilmu wahyu Allah, dunia dalam asbab, barang batil lu asbab, semua barang dunia dalam asbab ni, dan batil lu asbab ni mengarah kepada syirik. Mana kalau kita tak mengaji Quran ni, memang kita ke sana. Kecuali orang mengaji mana Quran, maka selamat daripada syirik. Dunia dan segala barang batil bukan wahyu Allah, cenderung kepada syirik. Mana kalau dia tak mengaji Allah, kalau dia tak mengaji wahyu Allah, macam dia macam ibarat macam seolah macam dia sukarela dah terima syirik tu. Barang syirik ni dia berlaku perlahan, slow. Satu, dua. Kita pula tak mengaji wahyu Allah, maka satu masa akan sampai kat syirik tu. Sebab bentuk dunia, sistem dah tu, dan perkara luar asbab bukan wahyu ni, semua mengarah ke syirik belaka. Kita tak ada maklumat, tak ada neraca. Maka bila mati kita, mati begitu. Jika sebulan orang yang mengajar daulah ni, dia kata lagu tu. Sebab tu bila orang tak mengajar Al-Quran, Allah kata ni mesti ada syirik. Kita kena mengaku, kan? Bimbang. Kalau ada tinggal, tak salah kita mengaku. Kita ada, kita tinggal. Kita mengaji, kita tahu, oh ada, kita buang. Mana dapat tahu sebelum kembali ke rahmatullah itu anugerah. Betul tak? Memang tujuan kita mengajar Quran ni, kalau ada kita tinggal. Kalau kita mengaku, kita tinggal. Sebab tak apa, dunia ni tak apa. Silap-silap dia Tuhan pun lagi. Kita tinggal. Alhamdulillah, dapat tahu dulu. Dapat kesal sebelum kembali ke rahmatullah. Kalau mati tak tahu, lagu tu tak mengaji. Kalau kita tak boleh hukum, ambil pengajaran, ibrah. Cuba tanya sepatah orang yang tak mengaji lagi. Ada tak perkara-perkara dalam Quran kata syirik ni, ada tak dia? Atau ambil pelajaran? Betul lah orang kata. Tapi tanggungjawab kita lah pula nak bimbing dia. Tapi nak kata, nak beritahu betul tak Quran kata, orang yang tidak mendalami Quran lama-lama dah akan cenderung ke sana. Makna Quran tu je. Buat syirik ni dia boleh tolak sini ya. Dia tak perlu apa tu, dia tak perlu latihan, dia perlu dengar je. Orang selalu. Dia tak macam nafsu ni perlu tarbiyah. Dia maklumat ni kat sini ya. Dia tolak sini. Dia asal dengar tak ada syirik tu. Tapi kalau tak dengar, dia perlu paksa diri untuk dengar yang kata apa. Dia tak perlu nak buat dia sampai kena tarbiyah macam nak didik nafsu ni, bukan. Kan? Dia hanya sekadar dengar wahyu kata apa. Lepas tu dia sendirinya boleh tolak gitu ya. Dia mudah. Tapi kalau tak mengaji dan tak buang, sebab tu bila orang yang Allah kata bila dia mengaji, dia kata semua wahyu Allah, maksudnya
Kan? Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mana yang kamu tad'un? Apa dia tad'un? Nampak tak terjemahan tu? Apa dia? Seru. Lagu lama, apabila aku rindu keseru. Seru tu lah. Bukan Allah. Lu asbab. Ha? Dan Nabi tahu makna seru tu. Nak pergi faham. Seru. Ya. Kan? Hei mama, seru apa? Lah ni kan, kalau tanya orang ngaji silat, siap nama silat seru. Soalan macam-macam kan, ada kan? Jadi macam-macam tengok benda tu macam biasa. Ha? Bukan Allah. Tak kira mama ke, semangat ke, roh ke. Cuba tengok apa tu hak dekat dengan kita, Kelantan ni kan banyak orang tu Siam. Cuba tanya dia, mu ada seru tak? Kita ada seru. Seru apa? Nenek moyang kita. Nenek moyang tu apa dia? Roh. Nampak tak? Hak ni maksud dia. Tak apa, dia bukan Islam. Tu seru tu. Tu. Masuk hutan tu. Nabi Daud. Kan? Seruan berhajat, bagi salam. Salam tu, salam berhajat ke salam berdoa ke? Berhajat. Dia walaupun bagi salam, mana seru tu? Nabi Daud. Tak izin. Dah. Jadi nak hilang lagu nak fahaman tu kalau tak ngaji Quran. Ada. Biasa orang tanya. Kan, mana mu seru pokok tu mana? Ha? Tak boleh, tak faham macam mana? Ha? Oh gitu. Dia baca apa ni, dia kata dia baca ayat kursi. Begitu. Jadi ada lafaz juga seru. Dia ada lafaz dia. Dia gini. Konsep gini. Dia konsep makna, konsep makna. Ya memanglah. Jangan orang ajar. Kita baca sendiri nak pilih tak apa. Jangan orang ajar kita. Buat orang tak apa. Tak apa gitu. Tapi sebenarnya dia ada cara dia yang Nabi ajar untuk benda betul. Tak apa. Sebenarnya kalau kita sendiri baca tak apa. Kita baca mana-mana tak apa. Hak jangan ajar orang aja. Ha? Ada gitu. Ha? Iya. Lepas tu kalau bentuk-bentuk interaksi lu asbab ni kena ambil Nabi yang selamat sikit. Kalau kita tak tahu, kita baca ayat-ayat mana-mana, tak apa. Jangan ambil daripada kaifiat orang lain. Ini bahaya. Tak apa, lagu tu tak apa. Macam kena gangguan lah. Kita nak, kalau kita tak reti, orang kena gangguan. Baca apa-apa tak apa. Jangan kita letak, jangan ambil pada orang letak, jangan. Dia jadi bahaya. Kita tak tahu nak baca apa-apa. Jangan ada orang tetap. Ataupun kita baca 3 kod, hak Nabi tetap tak apa. Orang boleh. Dia orang ni tak tahu dah. Kalau sebab adalah kan. Kita buat kajian. Mana dia ayat Quran, tapi tok guru dia ada hubungan dengan jin. Jadi kita baca gini, ayat Quran, tapi tertib tok guru dia. Tok guru dia jin aja. Kalau dapat berlaku lah ada khadam apa. Gitu lah. Anda yang melana, macam mana? Sebab dia kata dia baca Quran. Anda baca Quran tu siapa aja kan? Dia kena tinggal.
Sebab tertib kena tu baca ni baca macam ni. Tok guru dapat tak dia bikin aja. Walaupun Quran. Tapi tu kita jangan ambil daripada orang. Kita sendiri tak apa. Sebab tak tahu, tuduh tak boleh. Tapi kesannya boleh jadi. Qalu, mereka berkata, dallu anna. Telah hilang lenyap dari kami. Telah hilang lenyap dari kami. Wa syahidu, dan mereka bersaksilah ala anfusihim, atas diri mereka, annahum, bahawasanya mereka ni dulunya tak betul tidak. Hak ni lah kita bimbang ni nombor 3 kan. Hak ni kata kafir dia ada 3 jenis. Kafir dunia akhirat, kafir dunia saja, kafir akhirat saja. Hak kafir akhirat saja dah kita bimbang. Tapi kalau kita mengaji Quran, mana hak kita bimbang tu insya-Allah diubati dengan mengaji makna. Tapi kalau tak mengaji, hak bimbang nombor 3 ni. Kita ni ingat betul. Sebab kita duduk tengok hukum zahir, sembahyang kita, puasa kita, toket gitu Kita tengok akidah tak betul. Alah, dia sudut agama ni kan. Kita kena mengaji lah. Tak boleh kita duduk tepuk dada rasa tak ada apa-apa. Baik kita mengaji senang. Kalau salah kita betul kan. Kalau sekadar gitu-gitu kan, bimbang juga kadang-kadang. Ha? Bahaya sebab tak nampak. Nak tu dia tak boleh. Kalau silap je mana? Ya memang. Kita dulu gitu. Sebab kita dari sudut syirik ni yang mana kita faham? Kita tengok macam tak syirik dah kita ni. Itulah. Sebab macam mana kita, kecuali lah dunia masyarakat Melayu ni memang tak ada barang mengarut dulu. Mungkin resam tu menyebabkan dia tak terjebak dengan syirik. Tengok resam masyarakat kita lah macam mana. Macam mana kita kata resam lagu ni, kita tak mengaji Quran, kita kata selamat. Kerana tak berani lama dah untuk kita. Sebab kita tahu, kita punah dulu. Sebab pengaruh kita kecil juga. Dengan cerita-cerita tu. Kita mengaji, orang tak tahu. Betul. Orang lain tak tahu. Kita sendiri sebagai ustaz dan orang-orang yang kita juga, semua kata orang ngaji baru tahu tak betul. Macam mana orang yang dia tak ceburi bidang Quran ni, dia rasa dengan rasa-rasa saja. Sebab semua orang yang mengajar kita pun dia kata mengajar Quran baru faham mana ilah. Mengajar hadis-hadis dah rasa baru tahu tak betul lagi kita. Dia hak tak ngaji langsung tu boleh mendapat dada tu macam mana? Kita bimbang tak? Sebab kita menyedari dan guru kita menyedari betul setelah ngaji. Macam mana orang boleh duk rasa betul tak mengaji? Kita baru sedar betul setelah mengaji. Dia tak mengaji rasa betul macam mana? Masuk apa? Jalan je tak saya. Yang tidak. Ini dah sedap ni kena hurai lepas ni. Dah sedap. Dia terganggu jadi masa. Ayat sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa minna salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mau dijawab step pun hoki ada ke bawah. Step pun hoki, step pun hoki. Nah. Ada menjawab.